Yang berbahagia Puan Wong Xiao Ching, Datin serta hadirin yang dihormati sekalian. Majlis pada pagi ini dimulakan dengan ceramah bertajuk Wanita Apabila Memimpin yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, iaitu Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Dr. Dayang Aziz ialah Profesor Pembedahan Pediatrik Wanita pertama di Malaysia dan wanita pertama yang menerajui perkhidmatan pembedahan pediatrik di institusi akademik di Malaysia. Fellowship dalam laparoskopi pediatrik asas selama 6 bulan, fellowship dalam laparoskopi pediatrik lanjutan selama 1 tahun. Profesor Dr. Dayang Aziz adalah wanita pertama Profesor Pembedahan Pediatrik di Malaysia dan wanita pertama yang mengetuai perkhidmatan pembedahan pediatrik di sebuah institusi akademik di Malaysia. Beliau memperolehi BMATS dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1992 dan lulus dengan MD UKM pada tahun 1995. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Profesor Dr. Dayang Aziz untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati, yang berbahagia, Puan Wong Xiao Ching, Penaung Puspanita Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Yang dihormati Puan Nurhanas binti Muhammad, Timbalan Penaung Puspanita KPKT. Yang berbahagia Datin Rosni Muhammad Yusof, Pengerusi Puspanita Cawangan KPKT. Dan yang berusaha Dr. Siti Muhazza binti Sheikh Zainal, Timbalan Pengerusi 1 PCK PKT. Nama saya Dr. Dayang Anita. Terima kasih Puan Pengerusi atas introduction yang sebentar tadi. Mesti tertanya-tanya kenapa pakar bedah kanak-kanak menjadi Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Saya juga ada kelulusan Development of Women Leadership daripada University of Oxford. Dan ini satu kelulusan ataupun pensijilan yang saya ambil selepas saya diminta menjadi pengarah di Pusat Kepimpinan Wanita. Baik, saya diberi masa sejam, tapi saya ingat kita pun dah 9.30 dan saya faham ada meeting penting hari ini. Saya mohon kepada yang berbahagia Puan Wong untuk saya mulakan sedikit ceramah saya. Boleh saya dapat slide? Tajuk kita ialah Wanita Apabila Memimpin. Dia bila saya santai sikit hari ni, saya tengok semua pakai uniform cantik sangat. Saya selalunya hari ni saya lari-lari ke hostel pakar kanak-kanak dan lari ke office saya. Jadi saya agak beginilah, agak santai sikit, maafkan saya. Jadi tajuk bila diberi Wanita Apabila Memimpin ni, sebenarnya kita it's a nicer way untuk bercakap tentang gender dalam kepimpinan, kan? Kalau kita cakap gender dalam kepimpinannya, nanti orang dah boring sikit, kan? Jadi tajuk yang diberi pada saya ni, saya maklum apa agaknya perbezaan atau ketinggian yang kita, penilaian lebih baik yang kita dapat apabila wanita memimpin. Boleh saya dapat next slide? Baik, untuk skop hari ini saya nak ceritakan sedikit sejarah, sebab kadang-kadang kita tak tahu bagaimana sejarah kajian penyelidikan wanita itu telah dibuat. Kemudian saya akan mention dilema double bind. Mungkin para hadirin yang dihormati tak pernah atau tak pernah menghadapinya. Ketiga ialah perbezaan gaya kepimpinan dan seterusnya perbezaan gaya perundingan. Okey? Semuanya menjurus kepada kekuatan kita wanita apabila memimpin. Okay? Next slide please. Baik, tahun 1992, that is about 30 years ago. 30 tahun yang lalu telah ada
banyak kajian dan saya pilih kajian ini by Barbara B. Moran berkaitan gender differences in leadership. Didapati, ya, Nelton 1991 mendapati, dipublish 1992, tapi Nelton pada 1991, izinkan saya menggunakan dua bahasa ya dalam ceramah hari ini, allowing women a greater role in leadership will provide a win-win situation for both genders because they have a great deal to teach each other. Ya, kalau satu gender saja dalam institusi itu atau dalam satu office lah, pejabat lah pun kan, satu saja gender, dia tak dapat cara pemikiran dia sama. Jadi kita perlu ada kedua-dua gender supaya mereka belajar antara satu sama lain dan ini akan menjadi satu kemenangan kepada institusi tersebut ya. Next slide please. Pada tahun 1995, kajian telah dibuat juga untuk melihat gender differences ini across 4 negara, okey? 4 negara, Norway, Sweden, Australia dan United States ya. Ini masa 1995-nya saya baru PAS jadi doktor perubatan ya. Tapi mereka dah jalankan kajian tentang kepimpinan wanita dan kepimpinan lelaki dan didapati pemimpin lelaki dia emphasize goal setting dimensi goal setting ya. Manakala wanita dia emphasize interaction facilitation dimension. Bunyi macam big kan? Maksud dia simple saja. Kalau wanita jadi pemimpin, kalau lelaki di goal setting, dia nak apa? Dia nak keluarkan produk ini by end of the year dia nak 1 juta. Itu goal dia. Okay? Wanita dia pun goal dia begitu, 1 juta. Tetapi dia ada 3 benda lain. Ya? Dia ada 2 benda lain. Dia ada 3 faktor dalam interaction facilitation dimension. Iaitu dia tengok result, dia tengok proses dan dia tengok relationship. Okey? Ni umpama kita kata kita nak baling bola lah, kita nak main bowling kan? Kita nak main bowling, kawan lelaki dia main baling kita nak strike semua. Tapi wanita mungkin dia nak fikir, saya nak pakai yang bola yang mana, saya tak boleh pakai bola yang sama dengan dia sebab yang tu berat, saya ringan sikit. Kemudian saya nak ada siapa yang nak bantu saya dalam hal ini, mungkin saya kena ada, there are more. And the processes look at relationship. Jadi kita akhirnya satu institusi itu tidak boleh capai saja goal setting 1 million products after 1 year kita capai, tapi bahagian sumber manusia zero. Ya, orang tak mau bekerja di dalam institusi itu, tidak ada rasa keserakanan di dalam institusi itu. Itu semua kelebihan wanita apabila memimpin. Okey. Seterusnya, next slide please. Dan kita tengok itu 30 tahun dulu ya. Yang ke 20 tahun kemudian, 20 tahun sebelum ini ya. Kira-kira 5 tahun selepas kita tahu bagusnya wanita sebagai pemimpin, kita tengok ada 2 cara leadership ya. Next. And next. Okay, transformational leadership. Transformational leadership ni maksudnya kalau kita ada pemimpin wanita, wanita ni bila memimpin, kalau orang sebelah kanan dia tu yang bantu dia, dia akan pastikan orang tu sama naik ya, ilmu dalam pengurusan ilmu. Macam kita lah kan, kita hari ni kita, sebab apa, dia good at sharing. So they transform others around them to also go up. Yeah? But mungkin saudari-saudari semua rasa no lah, in my institution it doesn't happen. That is because if the woman does not take mentor dia woman. That is why it's very important dalam kepimpinan. Kalau kita pergi kursus kepimpinan banyak kali pun tak guna kalau mentor kita not woman. But it's of course a woman of some standing lah, ya. Sebab kita nak relaykan this important
faktor-faktor yang ada pada wanita. Dia memang suka sharing. Macam kita hari-hari pun kalau ada satu resepi, lepas tu kita share dengan orang sebelah kan. Kita share kat Facebook, kita share. Kita memang, that is us. Okay? So use that to become transformational leader. Okay? Where when you go up, the people around you also multitask and go up as well. Knowledgeable juga. Ya? Itu juga prinsip saya bila menjadi pengarah. Ya, saya satu-satu saya punya staff tu saya panggil dan saya dapati apa kelemahan dia, apa kekuatan dia dan apa hasrat dia untuk meningkatkan lagi kebolehan dan skill dia, ya. Dan bila saya rasa dia tak nampak yang dia perlu skill tu, saya injectkan, saya yang hantar, suruh dia bagi kursus-kursus yang berikutnya. Within 6 months saya akan tanya balik, adakah dia rasa ada perubahan dari segi skill, knowledge dan bagaimana, apa feedback dia tentang kepimpinan kita. Itu kita semua jaji memang suka buat macam tu. Kita suka nak tanya kan, how do we do? How have we performed? Okay? Right. Next slide please. Pada tahun 2007, kalau go back please. Sorry. Pada tahun 2007, dan sekarang dah ini 16 tahun yang lepas lah pula ya. Tengok Malaysia mungkin tak highlight benda ni, tapi saya rasa kita perlu highlight benda ni. This is called the double bind dilemma for women in leadership. Saya harap saudari-saudari semua dapat nampak apa di belakang ya. Jadi ini dipanggil gender stereotypes ya. Tengok yang bahagian hitam tu. Damn if you do, doom if you don't. You are too soft, too tough, never just right. Ya, itulah bila wanita jadi pemimpin ya. Kita ada satu fenomena termasuk di negara kita dipanggil gender stereotyping yang menyebabkan a no-win situation for women leaders ya. Kita stereotyping dia ialah kita kata woman mesti take care ya. Lelaki dia take charge. A man take charge sebab dia strong, decisive, assertive. Tapi bila kita dapat pemimpin wanita yang take charge, dia strong, decisive, assertive macam-macam peak surgeon macam saya ni kan. Dia kata kita tak sukalah. Ini bukan culture kita lah. Kita nak yang lembut-lembut kan kita dia. Ini sebenarnya double bind dilemma. Okey? Apa yang kita nak buat dengan ni saya akan kongsikan ya. Kita suka bila kita kata pemimpin wanita tu take care, dia nurture, dia emotional, dia bercakap ya. Tetapi despite kita ada benda ni, ini semua kualiti bagus ya. Semua kualiti bagus, tapi kita didapati kita dianggap sebagai tak kompeten. Jadi follower saja. Mereka nak kita ada ciri-ciri ni dan kita ada ciri-ciri ni tapi diperceive sebagai not strong enough. Okay, ini nama double mind. Nothing you do is right. Okay, jadi ini menyebabkan ada mindset dan termasuk di dalam negara kita juga. Bila kita think leader, kita think male. Okay, sebenarnya dalam sejarah sembarang agama pun termasuk agama Islam, ya, tidak ada think leader, think male. Ya, ini adalah culture sebenarnya. Okay, jadi think male, think leader, think male ini, dia mindset yang create invisible barrier for women. Maksudnya wanita tu perlu bekerja lebih sikit untuk buktikan diri dia. Okey? Kalau contohnya kalau lelaki tu duduk dalam tiba-tiba jadi pemimpin, ya. Tak ada orang pun cakap dengan dia, please go kursus kepimpinan. We will send you to kursus kepimpinan, ya. Tapi kalau wanita tu naik aja kan, the first thing atasan dia yang lelaki tu akan cakap, I think you should go for kursus kepimpinan. Yeah? If you don't believe me, you go and ask. You tanya semua pengarah dan wanita-wanita yang berada di posisi membuat keputusan. Okay? Tetapi kita jangan rasa benda ni akibat daripada ni lah. The problem is bila ada benda macam ni, kita wanita terpaksa kerja ekstra, kerja ekstra untuk prove diri sendiri. Okey? Sebenarnya ini menyusahkan. Okey? Tapi keadaan ini
Menyebabkan wanita diletakkan mesti ada higher standard. Kalau ni jadi pemimpin, you kena ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, you ada 3 aja, maybe we wait first, yeah? You get 5, then we will consider you back. So there is a double standard, okay? That is 2007. Next, please. And this problem perpetuate sehingga pada tahun 2014, ya? Bila dia revisit di negara Eropah ni, dia suka bila dia buat kajian, dia dapat dia macam kita buat quality assurance program lah. Kita tahu masalah, dia bagi solution, lepas tu dia check balik. Berkesan tak? Ya? Tapi dia dapati dengan kita tahu semua ni pada 2018, pemimpin wanita bila dia dalam posisi membuat keputusan, dia memimpin, dia ada lower power motivation than men. Kerana sekeliling dia semakin kurang wanita yang mentor dia, atau makin kurang wanita dipilih sebagai pemimpin. Okay? Sebab so what? Orang dah tahu pasal double bind dilemma, dia menjadi acceptance, bukannya menjadi satu benda yang kita kena ubah, ya? Patutnya bila kita bagi tahu ini problem, kita ubah, ya? Kita ubah. Tapi dia dapati 7 tahun selepas tu makin kurang motivasi pemimpin wanita. Kerana keadaan tak berubah, malah orang suruh kita accept this is the fate of women leaders. Betul ke tu? Tidak, ya, saudara-saudara sekalian. Next slide please. Jadi pada tahun 2018, lama juga tu, 2014 ni banyak kan proses perubahan sikap ni mengambil masa, ya. Tapi kalau you don't start somewhere, it's not going to change. Okay? So kita tukar. Kita tengok pada anak-anak, kita naikkan wanita muda, kita perkasakan wanita yang telah berada di dalam posisi membuat keputusan, ya. Kita kata the best strategy ada 3. Kita ni kalau orang perempuan kan, bila kita bagi solution, kita tak ada 100 page punya tahu, ya. Bila saya pergi kursus kepimpinan Universiti Oxford tu pun macam nak pengsan saya, ada 3 dan umur saya ni nak buat 3 assignment dalam seminggu, macam nak pengsan, ya. Tapi kita buat. Masa tu pula saya tengah menjaga sahabat saya, housemate saya arwah Dr. Mas Nisah, yang merupakan ketua pediatrik ICU Kementerian Kesihatan masa tu, ya. Beliau meninggal dunia selepas itu pada tahun 2021. Jadi pada tahun 2020, penghujung 2020, saya ambil kursus ni sebab saya tahu saya perlu something else nak jadi pengarah pusat kepimpinan wanita. Okay? Jadi strategi of dismantling ni pada tahun 2018, dia kata you interrupt the bias. Apa yang you interrupt? Bila kita dengar colleague kita gunakan phrases yang she's abrasive lah, she's emotional, she talks too much, you know. Bila you dengar ini adalah frasa-frasa yang menjurus kepada double bind dilemma. Okay, bila you dengar tu, you kena interrupt, come on lah, relax lah, you ni double bind dilemma lah. Jangan macam tu kan, You interrupt, you tak perpetuate. Dia bukannya she talks too much, betul. She talks too much, betul lah, I pun dah boring dengan dia. She talks too much, dan lepas tu semua orang, let's not pick her. Okay, semua kalau you ada benda yang 9 yang lagi kriteria you yang baik, sebab 1 ni orang jual yang tak baik tu, you become that. Okay? So, kita kena interrupt the bias. Dan keduanya, use the same standard for women and men when formally evaluating employees. Saya rasa di Malaysia ni bagus. Ya, sebab kita ada satu cara lah. Kita standardizekan cara assess kita punya staff, ya. Kita tak ada bila assess kemajuan, lelaki isi form A, perempuan isi form B, tak ada kan. Jadi di Malaysia kita bagus sebab kita kena terima kasih kepada pejuang wanita kita dalam NCWO, ya, tahun 70-an tu dia orang fight supaya kita gaji sama. Gaji saya sama dengan pakar gender lelaki. Okey. Tapi di US, di UK tak macam tu. Mereka sampai sekarang pun masih fighting. Kalau saya jadi pakar di sana, gaji saya kurang daripada pakar yang sama dengan saya, qualification saya. Okey. By the way, saya juga pengurusi Jawatankuasa Kesihatan NCWO dan ahli management committee. Sehingga election bulan 4 ni lah, ya. Tapi kita wanita, kita ada kata ada post ke tak ada post ke, kita semangat kan.
kita semangat untuk membantu one another. Okay? The third strategy ialah be a visible champion. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPKT Puspanita kerana bagi saya peluang untuk ke depan. Mungkin tuan-tuan puan-puan sekalian pun tak pernah dengar tentang Pusat Kepimpinan Wanita kan? Dan saya rasa sangat bertuah dapat bersama dengan saudari-saudari sekalian, puan-puan sekalian, Puan Wong ya, dan semua yang hadir hari ini kerana diberi sedikit visibility untuk saya sampaikan hal-hal yang penting berkaitan kepimpinan wanita. Okey? Baik, next one please. Now, saya nak bercakap tentang ini kerana ini kajian pada tahun 2020 baru lagi ya. Ini berkaitan kita tengok kelompok kanak-kanak dan adolescent. Ini agak membimbangkan dan ini sedang berlaku sekarang di negara kita juga. Kajian ini dibuat di negara barat ya. Dia tengok masa kanak-kanak tu kecil, sekolah tadika, sekolah rendah, lelaki perempuan tak ada beza. Dua-dua nak jadi pemimpin. Okey je, semua yes ya. Tapi bila masuk sekolah menengah, adolescent, didapati ada 39% drop di kalangan girls. Ya. Adolescent remaja perempuan kita 39% masa dia naik di cohort kan dia ikut Bila kita tengok bila jadi remaja dia dah tak nak jadi pemimpin. 39% daripada jumlah female tu, perempuan tu tak mau jadi pemimpin dah. Kenapa? Dia kurang social confidence. Okay? So now kalau semua ada, kalau yang dah ada berkeluarga, ada anak perempuan, jelas kan social media memainkan peranan penting. Okay? Anything they want to share. Sekarang ni tak mau sekolah tinggi-tinggi pun jadi influencer dapat gaji lebih banyak daripada doktor macam saya ni Jadi doktor pun tak hot macam dululah Nak cek kerja pun kena tunggu setahun 2 tahun baru dah boleh buat houseman Jadi pulangan tu lambat Anak saudara saya sendiri dean's list all the time Bila dia nak masuk masa di sekolah sangat pandai nak masuk nak buat medicine Saya tanya dia, ibu dia adik ipar saya tu dia bukan orang senang dia B40 Jadi bila dia nak buat medicine, anak buah saya nak buat medicine, saya tanya dia, ayang nak tolong mama ke ayang okey? Tolong mama nak kerja dulu ke? Atau ayang okey? Tu ayang nak tolong mama. Kalau ayang nak tolong mama, ayang tak boleh jadi doktor. Because ayang kerja, ayang ada matrikulasi 2 tahun, ayang ada 5 tahun perubatan. Lepas tu bila keluar, itu antara program yang mahal. Kemudian keluar lepas 7 tahun, ayang kena tunggu lagi setahun. Lepas tu dalam setahun, throughout ni, kalau ayang nak tolong mama, ayang kena tengok benda lain. Jadi dia buat dietetics. Dia dean's list all semester. Dan sekarang dia tengah buat masters. Even dia buat masters is part-time masters. Sebab dia nak bekerja, dia nak bantu ekonomi keluarga dia. Okay? And that is how. Right. So maksud saya di sini, kita kena tengok golongan wanita ni dalam Puspanita ni tentu one of the projects I hope tentang kepimpinan wanita muda. You have to nurture them. What is missing? If they lack bantuan kepimpinan, motivasi, that's what you must give. Sebab you tahu, kalau masa di sekolah rendah dia terror, dia nak jadi pemimpin, you nak dia masa dewasa nanti pun dia memimpin. Sejuk hati kita ibu kan, bila wanita jadi anak jadi pemimpin tu. Mak saya lah, arwah mak saya dia cakap macam tu. Dia especially proud bila dia tengok saya punya poster-poster tu kan, disimpan dalam WhatsApp dia. Dia dah baru meninggal. Baik, next slide please. Apabila wanita memimpin, kita sebenarnya perlu tahu kita ada kecerdasan emosi yang tinggi. Ada 4 perkara. Kesedaran diri, where we are. Kesedaran diri, kita tak macam lupa diri kita di mana sebenarnya. Kaki kita letak dua-dua on the floor, on the ground.
Dan kita ada pengurusan diri, ya, ada semua cantik-cantik, tahu cara membawa diri masing-masing, tahu apa kekurangan. Ya. Ketiga, kita ada kesedaran sosial, who are with us. Kita tahu siapa yang perlu dihormati, kita tak melampau, kita tidak berlebih-lebihan. Sebab saya tak pangkal masa pilihan raya orang ni, saya tak mahu menghormati dia. Believe me, women are not like that. Ya, kita very civil. Bila kita tengok, kita suka another woman menjadi pemimpin dan kita suka nak kenal pemimpin tu. Okay? Regardless of ethnicity, religion dan daripada negara mana. Okay? Yang keempatnya, kita ada skill social. Automatic kita dah ada skill social. Paling-paling pun kita akan treat the other person seperti saudara kita sendiri. Okay? Sebab tu kita generous bila kita menjadi pemimpin. Ya? Sebenarnya 10 peraturan dalam pengurusan JPA tu kan orang lelaki buat tau. Saya tu dia tak ambil kira orang perempuan nak pergi hantar, nak pergi sekolah semua kan? Okay? Kita semua tu lah. Jadi saya dan sekumpulan kami saat itu kita minta kerajaan gender mainstreaming. Dan saya harap Kementerian Pembangunan KPKT juga, Kerajaan Pembangunan Kerajaan Tempatan turut sama membuat gender mainstreaming. Iaitu bila tak payah saya haraplah bajet kali ni tidak letak kita kumpulan bagi bajet kementerian-kementerian, lepas tu last kali untuk wanita, kanak-kanak dan OKU. Kan? Dah lebih 60 tahun berapa kali kerajaan tukar dah ni Gender mainstreaming maksudnya dalam katakan Kementerian Kesihatan kita dah campak dah. Ini 90% nursing tu perempuan. Jadi kita kena fikir apa kepentingan dia. Terus masuk dalam kementerian tu. Bukannya asingkan. Cikgu pun sama, Kementerian Pendidikan. Tak payah nak asing. Cikgu lain, lepas tu wanita lain. Tak ada. Ya? Kementerian Perumahan, Pembangunan, KPKT. Woman Friendly City. Dah masukkan semua-semua tu. Ya? Saya haraplah. Ya? Baik. Dan kalau tengok di sebelah, next slide please. Okey, teruskan. Sebab kita kurang masa. Okey, stop there. Go back. Okey. Kalau kita pergi kursus kepimpinan, wanita boleh memimpin, kadang-kadang kita tak perasan, kita sebenarnya ada 6 gaya kepimpinan dalam diri kita. 6 tau. Ya, kita visionary, coaching, affiliative, democratic, pace setting, commanding. Kita boleh agile, kita ni agile, kita boleh tukar-tukar tau. Ada masa macam gini, commanding, I tell you, you do it. Ada masa most of the time kita democratic, panggil. Kalau kita democratic all the time, kita tak boleh solve problem. Kalau ada problem, kita panggil meeting, ada masalah A ni. Lepas tu kita ambil angkat tangan, semua orang angkat tangan, 9 ada 5 macam mana ni? Kita tak boleh. Democratic bukan untuk problem solving. Jadi dalam kita pergi kursus kepimpinan, kita diajar macam bila nak gunakan commanding, bila nak gunakan democratic, bila affiliative. Kita kan perempuan very good at affiliative now. Kita tak kisah. Macam saya dalam NCW tu, regardless of your political affiliation or your religious affinity or what your sexual preference pun kita tak kira, kita common, kita boleh jadi affiliate. Okay, common ground, woman development, okay, woman leadership macam tu. Dan kita juga suka coaching, sebab kita tak mau bila kita tak ada lah, bila A tak ada, B tak reti buat kerja kan, dah kita start nak kena ajar B juga, tak ada. Jadi kita teach and coach, right. Dan kita ada pace setter. Among kita dalam satu institusi mesti ada. Kalau sebelum ni saudari-saudari sekalian tak ada rasa you ada pace setting, maksudnya apa something new yang you buat, yang you boleh buat cepat. You are the pace setter. Every one of us have that quality. Use it. Dalam kepimpinan, use it. Next slide please. Okay, just go down until the last point. Okay, stop there. Right. Macam mana pula gaya perundingan kita apabila memimpin? Kita ni orang perempuan bila memimpin, kita tak adalah tunjuk tanda aras kita ni terlampau tinggi. This is a plus point. Maksudnya kita very humble. Okay? Wanita bila memimpin sebenarnya kita very humble. Kita tak ada macam kita duduk di ujung meja tu menjadi pengerusi, kita
over, tak ada. Kita tengok orang sekeliling tu dan kita guna bahasa yang boleh difahami semua orang. Kalau hari ni saya guna bahasa bombastic, medical, semua show orang tak rasa she's not a good pemimpin. Kita boleh faham apa dia cakap. Dan kita tidak melibatkan banyak konsesi. Maksudnya kita tak ada nak solve issue tu cara bagi konsesi. Alah, okeylah, kita tutuplah sebelah mata, bagilah dia duit sikit. Kita macam nak solve problem ni? Dia sebenarnya nak office dekat tepi. Bagilah office kat tepi, supaya dia diam sikit. Kita tak solve the issue. Okay, kita buat konsesi supaya isu tu disenyapkan. That's not woman. Kita ada kala kita buatlah konsesi ni. Kita tengok orang, alah, okeylah, minta maaf lah perkara ni berlaku. Apa cara saya nak jadi supaya kita jadi mesra semula. Kita memang tak sangka hal ni. Kalau macam tu, Prof, saya naklah Prof kalau boleh sponsor saya pergi kursusnya. Boleh kita uruskan. Ya, itu konsesi. Tapi selepas kita duduk dan berbincang. Okey? Yang keduanya ialah kita cara berkomunikasi wanita ni beralas, ya, dan mengambil kira hati pendengar. This is a plus point. Don't take it as a negative point. Bukan all the time you kena macam ni. Kalau saya bercakap dalam jabatan surgery saya dengan surgeon lelaki, kena saya macam ni. Sebab that is the bahasa they understand. Okay? Tapi saya tak boleh buat macam ni all the time. I will not get the respect from others. Okay? Dan kita mesra, kita apologize. Saya nampak ada yang dah letih kat belakang, saya minta maaf. Kita akan habis kejap lagi. Ya? Cara memproses informasi pun integratif. Kita tidak ambil satu view saja. Integratif. Kita ambil A, B, C dan kita sebagai pemimpin must be able to process. Dan sangat penting kita ada jawatan kuasa. And the jawatan kuasa, it doesn't matter if you put only the people that you like. Okay, but idea daripada the people that you like and yourself must be brought to a meeting where others that you don't like are there. Then it can be debated. Okay, that is kita. Okay, and then I was told pusat saya setiap Jumaat akhir setiap bulan kita ada webinar kepimpinan. Okay, 30 minutes saja. Boleh log in through our UKM official Facebook. 30 minutes tips on kepimpinan. We started from last year. So last year we had 12 tokoh pemimpin wanita negara, giving tips. This year, January was Tan Sri Sharifah Hapsah, pengurus presiden yang dipetua NCWO. Dalam tips dia kita tanya Prof Emerita Tan Sri bagaimana menghadapi konflik. Dia kata konflik is always good. Okay, it's your chance of getting different ideas, but it's how you manage it. That is the challenge. Okay, so kita adalah integratif dalam gaya perundingan. Dan sebolehnya wanita ni bila dia memimpin, dia menang untuk semua. Dia tak suka kalau somebody get up and walk out of the door. Biasanya lah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok yang walk out the door tu perempuan. Sebab dia tak suka confrontational yang terlampau. Okay? But a good pengerusi majlis, dia akan cakap jangan macam tu. Okay? Let's see how we can resolve this. But sometimes you have to raise your voice. Don't do that. Please don't walk. Don't do that when I'm chairing. Macam tu. But at the end of the day, semua a win-win situation. Okay, itulah wanita apabila memimpin. Dan kita wanita apabila memimpin, kita sentiasa menggunakan jaringan dan manusia network untuk mencapai matlamat perundingan. Sama ada kumpulan kecil, jaringan yang kita ada ni kukuh dan mendalam. Satu kita selalunya kita tak ada I know everybody in the world, tak ada. Kita know everybody in the world, but our advisor are this group of people who we can trust, who are from massive different background. Saya tak tahu semua benda, jadi saya punya fellow utama, fellow kanan ada ramai, termasuk juga lelaki, bahagian yang kriminologi, psikologi, rehabilitation semua ni untuk leadership wanita di situ kurang. Jadi kita nak tingkatkan. Jadi pakar yang menasihatkan saya ialah a young Profesor Madya, Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin, who happens later on become ketua integrity di UKM.
Okay? So you are open to having advisors from different background. That's very important. And jaringan tu biasanya wanita, dia bukan touch and go. Dia bukannya masa mesyuarat ni, hi, I know you, tukar-tukar kad. Lepas tu, I don't know you. Then, alamak, dia dah naik pangkat, go again. Tidak. Wanita biasanya, dia faithful to a smaller group of advisors. Ya? Baik. Next slide, please. Saya cuma nak highlight ni, this is my second last slide. Okay? Amat penting wanita meningkatkan peluang wanita lain. Okay? Now, kalau tak ingat apa-apa yang saya cakap pun, sebagai pemimpin, kalau saudari semua dalam posisi membuat keputusan, okay, bantu tingkatkan peluang wanita lain. Okay? Kerana United Nations Women, critical areas of concern adalah seperti berikut. Pertama, ialah women and the environment. There's hardly any champion in the women. Kalau saya tengok gambar kat belakang tu pun, yang gantung kat atas tu, satu wanita pun tak ada. Saya harap nanti YB Menteri akan sama-sama membuat, sama-sama nurture. I'm excited because I think kementerian ni jarang diberi highlight, kan? But you all are very important, you know, very important. State of Selangor ada memohon bantuan women safety city daripada women friendly city daripada pusat saya. Dan kita syorkan beberapa indeks yang saya jangkakan bukan saja boleh digunakan untuk kaunsil kecil, patutnya digunakan di peringkat kebangsaan, insya-Allah. Jadi ini adalah kita punya critical concern. Kita need more women dalam area ini. Even the girl child, you know, nombor 3 tu. Right. Kesimpulannya, next slide please. Saya harap, next slide please. Saya harap saudari-saudari sekalian yang berbahagia, Puan Wong, Datin Rosni dan VIP yang lainnya, saudari-saudari sekalian, daripada ceramah saya ini nampak wanita apabila memimpin tu ada perbezaan yang ketara dan kita ada keseimbangan dalam membuat pertimbangan yang baik, dan kita jelas meraihkan diversity, dan kita apabila memimpin sebenarnya sentiasa memikirkan kecemerlangan institusi. Untuk itu sekian dulu, terima kasih. Demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, Universiti Kebangsaan Malaysia. Semoga dengan apa yang disampaikan sebentar tadi memberikan manfaat kepada kita semua.